Kata para ulama, bila mana Nabi Yusuf mimpi sebelah bintang ni, yang ni sebahagian ulama mentafsirkan sebelah adik-beradik Nabi Yaqub semuanya Nabi. Tapi itu Nabi apabila empat adik dalam telaga, Nabi apa ni? Lepas tu Nabi jaga adik dia lah, adik dia ni Nabi juga, Rasul. Sayyiduna Yaqub dan juga anaknya Sayyiduna Yusuf tampan tak terhingga. Ni kita dah bincang berkenaan dengan Nabi Yaqub dan cerita berkenaan Nabi Yaqub. Hari ini berbicara berkenaan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam dilahirkan dalam keadaan ayahnya Sayyidina Yaqub alaihi salam ketika tersebut berada di Syam. Jadi Nabi Yaqub tidak ada di sisi isterinya. Nah, ketika mana dilahirkan Sayyidina Yusuf alaihi salam. Nampak? Dan Sayyidina Jibril alaihi salam memaklumkan kepada Nabi Allah Yaqub, ya Yaqubu, inna Allah Ta'ala wahabaka waladan lam yurzaq misluhu li ahadin minan nas. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah menganugerahkan kepadamu dengan anak yang tidak Allah Ta'ala berikan rezeki anak seumpama tersebut kepada manusia. Waqad a'tahu Allah Ta'ala syatral hasan. Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya dengan sebahagian keindahan. Tengok. Di kalam Sayyidina Jibril alaihissalam diberikan kepada Nabi Yusuf syatral hasan. Bermakna pada al-hasanul kamil, sempurna kecantikan ada dari nanti Nabi akhir zaman akan keluar, itu Nabi Muhammad SAW. Anak kamu diberi dengan sebahagiannya. Nah, sebahagiannya saja. Fafariha bidzalik. Maka beliau gembira. Dan bila beliau hadir balik daripada musafir, ketika mendapat berita tersebut dia balik sampai saja Sayyidina Yaqub alaihissalam, maka beliau menyembelih 1000 ekor kambing. Itu dia. Bukan 2 ekor no? 1000 ekor kambing akikah sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala, dan dihadiahkan dan dibahagikan daging-daging tadi kepada golongan fuqara dan masakin, orang miskin dan fakir. Baik, Sayyidina Yusuf alaihissalam bila mana mula meningkat dewasa, mula naik dah umur dia makin besar, kecantikannya makin bertambah, makin dilihat keindahan beliau. Satu hari beliau bermimpi. Dalam mimpinya dilihat ada 11 bintang dan bulan, matahari dan bulan sujud kepadanya. Dan disampaikan berita tadi kepada saudara-saudaranya. Dia cerita dulu ke adik-beradik dia. Dia kata, saya bermimpi, kata nampak ada 11 bintang dan kemudian ada matahari dan bulan sujud kepada saya. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf, إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Wahai anakku, katanya, jangan kamu cerita mimpi kamu tadi kepada saudara-saudaramu. Jadi makna sini Nabi Yaqub alaihissalam sebenarnya memberi panduan kepada kita. Tak semua mimpi kita boleh cerita kat siapa saja. Ada sebahagian saja benda yang kita boleh cerita dekat orang, kepada yang kita percayai, yang kita minta untuk dia takwilkan mimpi kita. Yang tu saya boleh. Kepada guru, kepada suami kita, kalau kata boleh diceritakan kepada dia. Jadi kalau mimpi pula, saya mimpi abang nikah 2, ada yang cerita tu. Lagi abang solok kan. Jadi jangan semua cerita juga. Sembunyi lah sama. Hari dia mimpi. Tapi Sayyidina Yusuf dah cerita dah. Cerita dulu. Sebelum maklum kepada ayahanda beliau, Nabi Yaqub alaihissalam. Tengok Sayyidina Yaqub kata apa? Kalau kamu cerita kepada keluarga kamu, dan kepada adik-beradik kamu, yakidu laka kaida, mereka akan melakukan sesuatu kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Tengok Sayyidina Yaqub kata apa? Sayyidina Yaqub kata syaitan ni adalah musuh yang nyata kepada manusia. Abang kata nanti syaitan akan goda mereka. Itu.
Tengok Nabi Yaqub tak kata anak-anak saya sebelah orang lagi itu jahat, jaga. Oh tak. Dia kata syaitan akan goda nanti. Tu saja. Dan kata para ulama, bila mana Nabi Yusuf mimpi sebelah bintang ni, yang ni sebahagian ulama mentafsirkan sebelah adik-beradik Nabi Yaqub semuanya Nabi. Dia pun Nabi juga sebenarnya. Tapi itu Nabi apabila empat adik dalam telaga. Nabi apa ni? Lepas tu Nabi jaga adik dia lah. Adik dia ni Nabi juga, Rasul. Tak. Kerana lempak tu lah Nabi Yaqub, Nabi Yusuf sampai di Mesir. Dan jadi raja selepas ni. Jadi nampak surah gambaran awalnya kasar. Hujungnya indah. Nampak awalnya teruk kan? Tapi hujungnya, Masya Allah. Diberikan oleh Allah Ta'ala dengan anugerah. Dengan sebab dilempar dalam telaga. Jadi semua tu dengan percaturan daripada Allah. Sebab tu kata ulama, percaturan Allah Ta'ala ni ajaib. Itu kita jangan masuk campur dengan urusannya Allah. Arih nafsaka anit tadbir, kata Imam Ibnu Athaillah. Rehatkan dirimu daripada tadbir. Karena yang mentadbir tadi adalah al-mudabbir, Allah. Kalau kita duk tadbir kita punya hidup kita, berkira-kira dengan hidup kita, maka akan jadi sempit. Sebab kita yang urus hidup kita. Faham tak? Tapi kalau kita serah kepada Allah, insya-Allah Allah akan uruskan. Kerana Allah sebaik-baik pentadbir. Faham? Allah sebaik-baik pentadbir. Jadi apa ni? Kita tengok di sini. Sebelah orang tadi dalam sebahagian pandangan ulama kata mereka adalah nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum cerita pasal itu, lalu diceritakan kepada adik-beradiknya, fahasala fi nufusihim syai'un. Jadi kalau dalam kisah yang biasa didengar oleh kita, kalau mereka ni bukan nabi, maksudnya mereka ni juga orang-orang mulia. Ini pada ketika ni maksudnya hal mereka begitu. Dijadikan oleh Allah begitu, maka ada sesuatu dalam diri mereka. Kurang senang. Lalu sebahagian dia kata apa? La syakka anna Yusufa yasiru maulana. Tidak syak lagi dalam mimpi tersebut, bila dah sujud kepada dia dengan bintang-bintang, dengan bulan, dengan matahari, faham? Jadi kalau dah sujud kepada dia, bermakna dia akan jadi ketua kita. Itu satu. Dan kata mereka, fa inna syamsa abuna, matahari itu adalah bapa kita, wal khamaru ummuna, dan juga bulan tadi adalah ibu kita, wal kawakibu nahnu, dan bintang-bintang tu kita. Maksudnya mereka faham dah mimpi tu. Sebut apa ni makna tadi pun dah faham tu dah. Ada Allah Ta'ala bagi orang macam tu. Dengar saja orang cerita mimpi dekat dia ada dalam kepala tafsiran dia. Anugerah Allah Ta'ala bagi kat orang yang macam tu. Dan ini ilmunya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi bila dapat macam tu, maka mereka pun mula tadbir hilah untuk menghancurkan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi menghancurkan Nabi Yusuf bukan dengan cara mereka nak bunuh Nabi Yusuf sebenarnya. Kita tengok balik. Dia letak Nabi Yusuf dalam telaga. Ditolak Nabi Yusuf masuk dalam telaga tadi. Bukan untuk bunuh Nabi Yusuf sebenarnya. Walaupun zahirnya untuk nampak macam bunuh. Faham? Kalau nak bunuh, mereka boleh pergi kerak kepala Nabi Yusuf, turun daripada sebelah orang. Betul tak? Masuk hutan, duduk dalam hutan, pegang Nabi Yusuf, main tikam. Tak, mereka tak mahu macam tu. Dia kata mereka ni ada jiwa kemanusiaan tu ada lagi. Maka mereka tolak saja masuk dalam telaga. Itu dia. Lalu mereka pun berkumpul dan kata, kita kena minta izin dengan ayah kita, Nabi Yaqub, untuk bawa adik kita Yusuf, kita pergi berburu di hutan. Lalu mereka pun minta izin, dan Nabi Yaqub asalnya berat hati untuk bagi. Nabi Yaqub dah nampak dah ada sesuatu ni yang akan berlaku. Ada Nabi Yaqub, Nabi Allah Ta'ala, Rasul. Maka dengan insting sebagai bapa, dan juga dengan Rasul lagi, dia bapa dan dia Rasul. Dia berapa dah ada kelebihan tu. Maka dia kata, saya nampak kebimbangan ni. Tapi tengok, walaupun dah bimbang, tahu dengan insting yang kuat tadi bahawa akan jadi bahaya kepada anaknya, tapi kesemuanya dengan takdir Allah. Nabi Yaqub boleh lawan dengan takdir Allah. Tak boleh lawan. Hadza min takdirillah ta'ala. Ya takdir Allah Ta'ala. Dia pergi. Al-qawru fil jub.
lalu dilemparkan Nabi Yusuf ke dalam telaga. Dan waktu tu Nabi Yusuf umurnya berapa? 14 tahun. Nabi Yusuf umurnya 14 tahun dan menangis malaikat langit dan bumi. Malaikat langit menangis ketika mana Nabi Yusuf ditolak masuk ke dalam telaga tadi. Sehinggalah Sayyidina Jibril alaihissalam turun dan pada waktu tersebut meletakkan Nabi Yusuf alaihissalam di atas sakhrah. Ada batu diletakkan dalam jub, dan batu itu diletakkan, dan kemudian Nabi Yaqub meletakkan Sayyidina Jibril letakkan Nabi Yusuf atas batu tadi. Maksudnya Nabi Yusuf tidak tenggelam dalam air. Dijaga. Jadi menangislah malaikat langit. Lalu Sayyidina Jibril turun dan meletakkan di bawah kaki Nabi Yusuf alaihissalam dengan batu yang diangkat daripada dalam telaga tersebut. Batu itu diangkat, diletakkan, dan Nabi Yusuf boleh pijak atas batu tadi. Jadi tak lemas. Bila mana abang-abang Sayyidina Yusuf alaihissalam balik temu dengan ayah mereka terus pergi ambil kambing, disembelih kambing tadi, lalu diambil darah tadi, dilumurkan pada kain baju Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pecat baju Nabi Yusuf dulu. Buang baju Nabi Yusuf, ambil darah kambing, bagi dekat elok. Sampai kat Nabi Yusuf alaihissalam, sampai kat Nabi dalam Quran Allah Taala sebut waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Maka bawa kepada Sayyidina Yaqub dengan darah yang dusta. Maksudnya bukan darah betul. Bukan darah Nabi Yusuf maksudnya. Darah kambing. Dilomorkan pada baju tadi. Bila bawa api dekat Nabi Yusuf, Nabi Yaqub kata, bagusnya. Kenapa dengan anak saya? Mana Nabi Yusuf? Kata dia, mana Yusuf? Kata Yusuf kena makan. Kami dah nak selamatkan tak mampu, kata dia. Serigala makan dia. Pokok ada sampai kami tak ada nak selamatkan dia. Ni baju dia, ayah. Nabi Yaqub tengok-tengok baju. Bagusnya serigala tu. Baju tak koyak langsung. Baju tak koyak, tapi ada darah. Tak ajaib kan? Ini mantik. Nabi kata lembutnya. Apa ni serigala? Sampai baju tak koyak tapi darah penuh. Ajaib ni, dia kata. Dan dia tahu, kata ni mesti ada sesuatu, dan mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka kata, tak sungguh. Kami pun tak tahu macam mana, tapi baju ni macam tu lah. Akhirnya masuk balik dalam hutan, cari serigala pula. Lalu dipanah serigala, mati. Ambil serigala, lumuk pula mulut serigala tu dengan darah. Bawa mari pula kepada ni serigala yang makan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kata, bila mana sampai balik saja daripada perjalanan tadi, aku dah tunggu dah sebenarnya. Tunggu kalau ada berita yang lain. Dan bila sampai bawa balik pula dengan serigala, maka menangislah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam pengsan, dan bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Dia tidak, sebenarnya kamu telah melakukan sesuatu. Sabrun jamil. Tengok Nabi Yaqub dia tak pergi sepak anak-anak dia sebelah-sebelah orang tu, tak pergi ambil timbai ke apa semua, angkat tangan doa ke lah. Adalah sesya'nul Nabi. Dia kata sabrun jamil. Sabar itu lebih baik. Sabar itu yang terindah. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan beliau terus menangis sehingga matanya menjadi buta. Buta bukan buta dengan makna buta yang benar, maksudnya dengan jadi katarak pada mata, sehingga ada selaput pada mata Sayyidina Yaqub kerana terlalu banyak menangis mengingati anak beliau yang tercinta Nabi Yusuf alaihissalam, maka menyebabkan matanya tidak nampak.